Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu lagi kejutan daripada SPRM Malaysia. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Hari ini disahkan, JPN mengesahkan SPRM menahan 2 pegawai kerana komplot sindiket jual buy. Wah, ini bukan komplot jual duit, ini bukan komplot jual rokok, ini bukan komplot jual rumah. Tapi ini komplot jual nyawa, jual bayi. Saudara-saudara, ini baru kes jual bayi. Yang menakutkan kalau jangan sampai tiba-tiba pula ada kes jual organ ataupun sebagainya. Itu kita berdoa dijauhkan sejauh-jauhnya daripada Malaysia. Namun, yang membuatkan kita terusik di hati kita ialah kenapa sampai mereka berani sindiket jual bayi ini? Apa yang mendorong mereka melakukan? Dan kita bersyukur karena SPRM sekarang bertindak luar biasa. Tidak takut-takut, tidak terhalang-halang, bahkan bebas melakukan tangkapan. Hari ini saudara-saudara, sekali lagi dengan tajuk utamanya, JPN sah, SPRM tahan 2 pegawai komplot sindiket jual bayi. Bayangkan, orang yang diharapkan pula yang melakukan komplot. Jabatan Pendaftaran Negara JPN hari ini mengesahkan bahawa 2 pegawai jabatan itu merupakan antara beberapa individu yang ditahan SPRM di sekitar Lembah Klang semalam kerana disyaki berkomplot dengan sindiket jual bayi. Tak tahulah macam mana mereka jual. Jom kita baca dulu. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Zamri Misman dalam kenyataan hari ini berkata, 2 pegawai Jabatan Pendaftaran Negara yang ditahan SPRM itu disyaki terlibat dalam kegiatan sindiket pengeluaran sijil lahir dan MyCard. Kita berharap saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan tentang sindiket jual bayi ini, supaya dengan adanya permulaan percikan api seperti ini, boleh membawa kepada pembongkaran sindiket-sindiket yang lain, termasuk sindiket penjualan MyCard secara haram ataupun palsu ataupun secara haram. Kerana banyak kali kita dengar ada penjualan ataupun sindiket MyCard haram. Jadi kita berharap Jabatan Pendaftaran Negara dapat dibersihkan daripada perbuatan-perbuatan yang terkutuk seperti itu. Kerana apabila ianya berterusan dan menular dalam negara, menjadi barah dalam negara, ini akan membahayakan kedaulatan negara kita. Khususnya pemberian sijil lahir dan MyCard kepada warga negara asing yang tidak mengikut jalur undang-undang. Saudara-saudara sekalian, beliau berkata ia hasil kerjasama strategi antara JPN dan SPRM. Dengan JPN berkongsikan hasil risikan dalaman yang telah dilakukan kepada SPRM yang membawa kepada penahanan pegawai tersebut atau terbabit. Jabatan akan terus memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak SPRM bagi melengkapkan siasatan, katanya dan menambah, JPN sama sekali tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku kekitangan yang terlibat dalam pengeluaran dokumen pengenalan diri secara tidak sah. Media melaporkan SPRM menahan beberapa individu termasuk doktor pakar dan pegawai JPN kerana disyaki berkomplot dengan sindiket jual bayi. Dengan mereka itu disyaki bersubahat menyediakan dokumen palsu bagi membolehkan beratus bayi tak sah taraf atau bayi pendatang haram didaftarkan di JPN. Zamri menegaskan bahawa JPN tidak akan melindungi mana-mana kekitangan yang didapati terlibat dalam kegiatan yang boleh menjejaskan keselamatan dan kedaulatan negara, dan tindakan dan hukuman yang setimpal akan dikenakan sekiranya pegawai yang ditangkap dibuktikan bersalah.
Beliau berkata JPN sentiasa serius dan komited memastikan tiada pelanggaran integriti seumpamanya dengan melaksanakan penambahbaikan prosedur pengeluaran dokumen pengenalan diri secara berterusan serta pelbagai program pengukuhan integriti kaki tangan. Malah siasatan peringkat dalaman secara berkala dan kerjasama berterusan dengan agensi penguatkuasa lain juga merupakan usaha tidak berbelah bahagi jabatan ini, termasuklah memastikan tiada sebarang ruang penyelewengan dan salah guna kuasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, katanya lagi. Amat baik apa yang dikatakan oleh Zamri ini, yaitu usaha untuk membersihkan JPN daripada perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral seperti ini. Seperti tidak memberi ruang penyelewengan dan salah guna kuasa ini sesuatu yang amat kita sokong. Semoga dengan pembongkaran isu-isu kes-kes seperti ini, maka kes-kes sindiket yang lain juga akan dapat dihentikan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi buat ucapan luca. Itu isu yang paling hangat di Malaysia pada waktu ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan seluruh Malaysia ialah apabila Sanusi yang merupakan Menteri Besar Kedah baru-baru ini telah dilihat didakwa memberikan satu ucapan. Ucapan yang disifatkan sebagai ucapan luca. Kita tahu Sanusi ini memang suka berucap, suka cakap yang bukan-bukan, dan cakap sembarangan, kata beberapa orang penganalisis politik. Mereka kata Sanusi ini kadang-kadang bercakap dulu baru berfikir, kata mereka. Tapi ialah siapa yang tak kenal dengan Sanusi. Hari ini tampil seorang pemimpin yang antara yang dikatakan terpintar yang ada di Malaysia. Mazli Malik mengatakan sedih, lebay berkopiah, ketawa layan ucapan luca Sanusi. Mazli Malik hari ini tampil mengkritik Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang didakwa melontarkan perkataan luca ketika berceramah. Ketua bekas Menteri Pendidikan itu, sikap penyokong Menteri Besar Kedah terbabit tersebut jelas berbeza dengan pendirian mereka dengan aksinya dalam sebuah filem baru-baru ini. Itu hari ramai yang kritik lakonan saya dalam drama trailer politik kudeta kerana satu perkataan. Apakah sekarang mereka sokong Menteri Besar ini mencarut di halayak dan ini bukan lakonannya, katanya dalam satu ucapan di Twitter hari ini. Mazli turut memuat naik rakaman klip video yang memaparkan Sanusi menyebut kata-kata luca iaitu alat kelamin lelaki dengan logat Hokkien semasa berceramah. Semalam, Malaysia Kini turut melaporkan ahli Parlimen Bukit Bendera, Serlena Abdul Rashid membuat laporan polis terhadap ahli jawatan kuasa PAS Pusat berkenan. Serlena berkata, laporan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada jam 9.17 pagi itu merujuk kepada kenyataan Sanusi dalam satu video tular semasa ceramah PN di Permatang Pauh, Pulau Pinang yang dianggap biadab. Melalui aksi tersebut dapat dilihat pendengar termasuk dalam kalangan pemimpin PN ketawa mendengar kata-kata Sanusi. Sementara itu, Mazli dengan sinis turut mengkritik reaksi pemimpin PAS yang dilihat ketawa besar dengan ucapan luca yang diucapkan Sanusi. Yang sedih, lebay-lebay berkopiah, gelak bersama suka dengan kelucahan tersebut, ujar Mazli Malik lagi. Mazli sebelum ini dikecam kerana melafazkan perkataan yang dianggap melampau, walaupun ketika itu dia hanya membawakan watak dalam sebuah drama bersiri. Dia kemudian membuat permohonan maaf secara terbuka dan mengakui kesilapannya. Mazli Malik kata, kalau dalam drama lakonan dikecam hebat oleh walaun.
Tapi bagaimana dalam ucapan oleh Sanusi ini? Ucapan Sanusi ini bukan satu drama, ianya bukan satu lakonan. Lagi pula, ucapan yang diberikan oleh Sanusi itu, perkataannya bukan calang-calang. Perkataannya cukup lucah. Dengan menyebut di dalam khalayak ramai, perkataan itu menyebut alat kelamin lelaki dalam logat Hokkien semasa berceramah. Saudara-saudara, saya fikir, walau macam manapun kita hendak membuatkan orang ketawa, mau membuatkan orang terhibur, mau membuatkan orang teruja, perkataan-perkataan seperti ini, terutamanya melibatkan alat kelamin, lebih-lebih lagi disebut dengan logat Hokkien dalam bangsa orang lain, ini sesuatu perkara yang seakan-akan menjatuhkan martabat bahasa orang lain, menjatuhkan martabat bangsa lain, dan lebih daripada itu, ianya memalukan diri sendiri. Terutama Sanusi Maknor. Beliau kita tahu, pemimpin daripada parti yang memperjuangkan agama. Oleh sebab itu, ramai sekarang ini dalam media sosial yang memberikan komen di dalam video pendek tersebut mengatakan bahawa inikah yang dikatakan pemimpin agama, kata mereka. Jangan sampai agama ditunggang, kata beberapa orang lagi pengkritik dan juga yang memberikan komen dalam video klip pendek tersebut. Kita berharap selepas ini Sanusi akan lebih berhati-hati dan menggunakan kebijaksanaan sebelum beliau berkata-kata. Itu salah satu komen yang dibuat oleh netizen. Namun, kita seperti dapat menjangka. Ini bukan pengakhirannya dan ini bukan sesuatu yang baru buat Sanusi. Dijangkakan Sanusi mungkin akan melakukannya lagi. Kerana sudah terlalu banyak kali Sanusi melakukan perkara yang sama di mana beliau seringkali mengatakan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang kontroversi. Dalam ucapan beliau yang turut kontroversi baru-baru ini ialah apabila beliau menyebut sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim tak tahu apa-apa. Ikuti terus ulasan selepas ini.